أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Suratul Baqarah ayat 7. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman, sama sahaja kepada mereka sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. Ini sebagai permulaan Allah Subhanahu Wa Taala cerita di dalam suratul Baqarah, iaitunya orang-orang kafir yang sudah pun tahu dah Tuhan tutup pintu hati. Maknanya orang kafir yang duk menetek, tak seterima ajaran agama, duk wang pen untuk nak menetek Islam dan sebagainya. Jadi sama. Kalau beri amaran, royak, dakwah, seru, beri peringatan, tak ada faedah. Beri pun supa, tak beri pun supa. Dia tak supa dengan orang-orang kafir biasa. Orang kafir biasa, nah, hak dia tak ada menetek ke apa. Hak ni boleh jadi wallahu alam, kita harap katanya bila diberi amaran, beri petunjuk, boleh jadi dia beriman. Nanti insya-Allah kita tengok di dalam sedikit tafsir Ibn Katsir. Nah, ayat yang ketujuh, dengan sebab keingkaran mereka. Dengan sebab orang kafir tu tak seterima jadi doa di zaman Nabi, siapa kau dicok moho cok atas hati tu, maknanya tak boleh terima dah ajaran-ajaran agama. Allah menterikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya. Maknanya katuk habis, katuk hati, katuk mata, katuk telinga. Ni banding katanya Islam tak ada jalan dah untuk nak pergi masuk dalam hati orang tu. Ada peluang dah. Maka kalau royak ke toko kayu dah, royak ke batu, sebab hati katuk, mata katuk, telinga katuk. Ni Tuhan royak hak perihal orang kafir, apatah lagi kalau sekiranya orang Islam jadi pasal ni. Apa pasal royak tak tahu bos sekarang. Ikutlah royak berapa baku pun. Arti wak tak tahu. Hang ni kita takut. Takutnya dia Tuhan balik pintu hati manusia ni. Tak ada siapa dah nak pergi pauk semula, nak pergi heret semula, nak jadi molek. Duduk di Tuhan. Sebab tu kita ni duduk di Tuhan. Nabi royak dalam satu hadis, manusia ni banding katanya duduk di antara dua jari Tuhan. Dia nak balik pergi ke mana? Supaya kita duduk balik, orang tu jual sate, beheng jual sate tu, nak pro ikut nak balik. Duduk di Tuhan. Sebab tu kita kena minta sama doa yang paling molek sekali, merangkumi semua yang kita boleh baca luar semaya dan dalam semaya, iaitu Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Bukan doa kunut saja dah tu. Doa semua dalam doa kehidupan manusia merangkumi, orang panggil crop belum habis. Ha kehidupan, ha rezeki, ha hidayah, ha anak bini, ha kerja, ha semua kan wang pen. Sahabat yang cerita hadis ni, cerita doa ni, dia ayat katanya Nabi ajar kepada aku doa yang merangkumi habis, iaitu Allahumma hdini fi man hadait.
wa'afini fi man 'afasabasuk. Inilah yang kita nak dak. Dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat berat. Ni orang kafir. Katuk pitu hati kena dah. Sebab tu orang-orang hak menetai Nabi, orang hak tak seterima ajaran Islam, kena maknanya padan dengan Tuhan bubuh dia dalam neraka bakar bau. Api tu bukan merah. Api tu api biru, api putih. Ya. Banyak. Warna api apabila unapum dia tinggi tu, masya-Allah. Dah. Cuba kita tengok sikit ya ayat di sini. Orang-orang kafir yang tersebut ialah orang-orang kafir yang sengaja mengingkari dan tidak mahu menerima perkara yang mereka telah ketahui akan kebenarannya dengan keterangan-keterangan yang cukup. Ha tu. Gitu. Dalam tafsir sini dak. Lepas tu dia royak lagi, sehingga mereka tidak dapat menerima kebenaran dan mendengar nasihat pengajaran. Dah katuk habis dah pitu hati, mata telinga habis Tuhan katuk. Walaupun telinga dia ada dengar, orang duk royak ke apa-apa, mata duk celak, tapi di sisi Allah Taala telinga dia tuli, mata dia buta, hati dia Tuhan katuk. Jangan duk tengok orang kafir saja, tapi kita kena tengok kita ni sebagai orang Islam. Apa lagi melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang membawa kepada iman. Sebab tu orang-orang kafir cerdik-cerdik, bijak, belana, tapi duduk soy lagi, iaitunya hidayah. Tuhan tak buka ke dia. Cerdik kadang-kadang lebih pada orang Islam lagi. Panah toga ni, bijak kau ni, tulis kitab beri bubuh. Dia tulis ke dia. Pandai waktu baik tusuk ni. Orang Islam siapa kau kena ambil daripada ilmu yang dia duk tulis. Banyak doa. Dengan tu hewi bijak kepada dia. Tapi ya. Kalau dah kira mudah-mudah ambil nyolek gigi. Masa-masa tu ambil colek gigi. Gigi. Ya itu apa? Hidayah. Tuhan tak wih hak tu sah. Dengan bijak, dengan pandang, dengan gotu ni. Kalau kita dengar, pasal titik aliu. Dengar, ia pandang, ia bijak. Tapi, hak ni lah, hidayah yang Tuhan beri kepada manusia, iaitu orang beriman. Kita orang beriman ni kena bahasa syukur besar. Mujurnya, Tuhan beri kepada kita. Belah bodoh-bodoh. Belah bodoh pun, tapi alhamdulillah Tuhan beri anak kecil besar kepada kita. Cuba tengok sikit tafsir Ibn Katsir, dia cerita di sini. Tulis saya kecil ni. Saya pakai cumi mata pun tak nampak juga. Yang dimaksudkan dengan apa ni? Melaksanakan ya hubung cerita panjang hadis ni. Tak apa lah. Kita tengok hadis satu hadis dah. Hadis Nabi SAW daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Suatu pagi saya berada dekat dengan baginda, saya berkata, wahai Rasulullah, khabarkanlah kepadaku tentang suatu amal yang akan memasukkanku ke dalam syurga dan menjauhkanku dari neraka. Allah, tengok sahabat dia tanya Nabi dah. Peluk selalu dah dia panggil. Nabi, cuba yaksa. Amalah boleh masuk syurga, jauh daripada neraka. Kena kita tanya kan. Tak ada Allah peluk sah. Cuba ya, wah tak biasa wi kat orang. Tu dah. Tu pasal wah orang-orang kita tanya tok guru lagu tu. Tak ada tok guru, baba doa hak baba tak biasa wi kat orang. Gitu tak? Tapi masya-Allah, sahabat dia tanya benda-benda hak molek sehingga kita boleh amal, boleh guna, boleh dengar. Baginda menjawab, kamu telah menanyakan kepadaku tentang perkara yang besar, walaupun sesungguhnya ia merupakan perkara yang perkara
ringan bagi orang yang telah Allah jadikan ringan baginya. Maknanya perkara tu mudah bagi orang yang Allah Taala beri mudah, dia rasa mudah. Tapi apa? Ia merupakan perkara ringan bagi orang yang telah Allah jadikan ringan baginya. Amalan itu adalah apa ni? Adalah kamu beri gitu. Amalan itu adalah kamu beribadat kepada Allah dan tidak menyengutuinya dengan sesuatu apapun. Ini mula-mula sekali. Amalan yang aku nak rayaknya iaitunya beribadat kepada Allah, jangan sekutu sama sekali. Mendirikan solat, tu yang kedua. Menunaikan zakat, yang tiga. Lepas tu berpuasa di bulan Ramadan, keempat. Lepas tu kemudian menunaikan haji ke Baitullah, yang kelima. Habis. Nampak mudah tak? Tapi benda tu benda payah tu. Walaupun kecek mudah, zakat, haji, semaya, puasa, tapi Allah berat-berat belaka tu. Berat nak pergi amal. Lantas baginda bersabda, lepas ada tu Nabi sebut pula, ni kecil dah ni, saya kena penak ni tengok. Mahukah kamu aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan? Benar ke tak? Awala adulluka ala abwabil khair. Ni Arab, asal daripada bahasa Arab belakang ni. Ada dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Nah, mati Arba'in tu. Imam Nawawi tulis. Pintu-pintu kebaikan. Amalan itu adalah apa ni? Allah tak nampak. Adalah puasa. Nabi kata. Amalan yang menjadi pintu kebaikan adalah puasa. Puasa adalah perisai. As-sawmu junnah. Nabi kata puasa, orang dia puasa supaya duk jadi penepih. Orang dia tak puasa dah, goliknya mata dia, mulut dia nak pergi kecek benda-benda tak molek, nak pergi tengok benda tak molek. Tapi berpuasa tak boleh tengok. Jangan duk tengok. Sebab ia berasa dengan sendiri untuk nak tepih diri dia. Tak. Sedekah adalah penghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Alhamdulillah. Dah ada sedekah. Sikit sebanyak banding katanya supo dengan air digi jiru api apabila api duduk tengah-tengah nyala. Dan solat seorang lelaki pada pertengahan malam. Masya-Allah. Bangun waktu malam, belum ada nak semaya subuh, bangun awal-awal lagi. Tak. Lantas baginda bersabda lagi. Mahukah kamu aku tunjukkan pokok agama? Allah, ayah. Bukan tak mana baca, kecil dah. Insya-Allah kena tengok wan kaya dah ni. Mahukah aku tunjukkan kepada pokok agama, tiangnya dan puncaknya? Nabi tanya, "Hei Muaz, mun nak tak aku nak royak kepadamu, tiang dengan kemocok, hak jadi agama sungguh." Gitulah maknanya. Aku menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Baginda bersabda, pokok agama adalah Islam. Tiangnya adalah solat. Sedangkan kemuncaknya adalah jihad. Ini jelas-jelas. Nah, tiang dia semaya. Pokok dia tu iaitunya Islam. Kemuncak sekali iaitunya jihad fi sabilillah. Alhamdulillah. Hadis ni dikeluarkan hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, Sunan At-Tirmizi juzuk yang kelima, nombor hadis 2616. Alhamdulillah. Ni sebagai sedikit sebanyak
sebagai hurai ayat belum pada ni, iaitunya orang-orang beriman, orang beramal soleh, orang yang yakin dengan ajaran agama, alam akhirat. Kita belajar belum pada ni. Dan insya-Allah lepas pada ni kita akan masuk pasal ayat-ayat apa tu hadis asbabun nuzul itu, iaitunya sebab-sebab boleh turunnya satu-satu ayat, insya-Allah. Itulah lebih kurang untuk hari ini. Kita sambung semula. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.